Untuk video kali ni saya nak berkongsi kepada you all semua term yang sangat selalu kita dengar, iaitu income replacement dan juga saving protection. Term ni memang berkait rapat dengan industri takaful. Cumanya mungkin ada sedikit kekeliruan ataupun bila you dengar saya punya penjelasan ni, you lebih faham, you lebih confident untuk share kepada you punya prospek, you punya clients, kawan-kawan dan sebagainya lah. Jadi kena faham, first kali you all kena faham apa itu takaful. Sebenarnya takaful ni adalah sebenarnya adalah sebuah produk kewangan. Dia adalah sebuah pelan perlindungan kewangan. Di bawah pelan perlindungan kewangan ni dia ada dua jenis. Satu jenis takaful, satu jenis yang konvensional ataupun insurans. Yang takaful ni dia patuh syariah lah. Yang konvensional, pelan perlindungan yang konvensional, dia tak patuh syariah. Nama dia insurans. So, takaful dan insurans ni, dua-dua ni adalah pelan perlindungan kewangan. Cumanya yang insurans ni, dia tak patuh syariah. Dan yang takaful ni, dia patuh syariah. Okay. Tu first kali you kena faham. Okay, nombor dua. You kena faham, yang nombor dua, takaful adalah produk kewangan. Dan you kena faham dia punya purpose. Purpose pelan takaful ni adalah dia untuk melindungi kita punya komponen penting kewangan kita, iaitu yang pertama adalah kita punya gaji, kita punya income, dan yang kedua adalah kita punya saving, kita punya simpanan kita. Okey, macam mana pelan takaful kita ni boleh melindungi gaji dan juga kita punya saving? Okay, itu persoalan yang mungkin you tertanya-tanya. You kena faham, itu kita dah boleh relate dengan term yang saya keluarkan yang pertama tadi, iaitu income replacement dan juga saving protection. Okay, kenapa takaful ni dia adalah satu tools, alat untuk kita buat income replacement? Okay, first kita go through sedikit yang berkaitan dengan perkataan income replacement tadi. So, income kita dia boleh hilang. So, income replacement ni maksudnya kita nak replace income. Kenapa kena replace income? Income ni kena replace bila hilang. Okey, kenapa hilang? Hilang ni ada banyak perkara. Perkara yang berkaitan dengan hal peribadi kita ataupun berkaitan dengan hal kesihatan kita. Contoh, income boleh hilang, contoh kita kena scam. Betul? Ataupun kita terlalu penting kerja, kena buang kerja, ataupun company kita tutup, jadi kita pun dah tak boleh nak kerja, dah tak boleh jana pendapatan, kena cari pendapatan baru. Tapi itu kehilangan income tu dia more kepada personal side, dan kita boleh jana balik income tersebut. Cumanya takaful ni ada lagi satu bahagian kehilangan income dari segi kesihatan yang kita tak boleh nak elakkan. Okay, yang pertama, kenapa income kita boleh hilang ni dari segi kesihatan. Dari segi perspektif takaful, income kita boleh hilang disebabkan first kali bila kita sendiri meninggal dunia, berlaku kematian. So kita dah tak boleh ada income lah. Contohlah meninggal bulan depan, meninggal bulan depan family kita dah tak ada income. Kalau kita ni pencari nafkah, itu satu kenapa kita hilang income. Yang kedua, disebabkan kita ni terlibat dengan hilang upaya kekal, HUK ataupun bahasa Inggeris dia TPD, Total Permanent Disability. Maksudnya kita lumpuh dan cacat kekal, kita dah terbaring, bedridden, kita dah tak boleh bergerak. Orang yang kena uruskan kita, senang kata kita ni dia jadi baby semula. Maksudnya makan, pakai, kita semua orang kena uruskan. Berak kita, kencing kita, orang tak boleh nak. Orang kena buatkan, kena cebokkan, atau bersihkan diri kita. Kita tak boleh bergerak daripada bilik ke bilik dia, kena ada bantuan orang. Itu maksud TPD. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita terkena dengan sakit kritikal. Sakit kritikal ni sakit-sakit yang menyebabkan yang menyebabkan you punya tempoh recovery proses tu panjang. Contoh, ada 3-4 sakit kritikal yang kita selalu dengar, seperti kanser, stroke, kidney failure ataupun koma, Alzheimer, ada banyak. Ada 36 sakit kritikal yang ada list yang you boleh tengok nanti dekat Facebook, dekat Google banyak. Okay, yang keempat, kita boleh kehilangan income jika kita accident. Accident ni maksudnya
Accident tu memerlukan recovery proses yang sangat panjang. Ada orang accident mungkin cuti seminggu dua, tapi yang melibatkan kepatahan tulang, melibatkan ortopedik, dia memerlukan recovery proses yang sangat panjang untuk kita betul-betul pulih. Mungkin kita masuk ward seminggu lepas accident, tapi nak recover balik untuk kita berdiri tegak, untuk kita tegak balik, untuk bergerak, naik motor, naik kereta, pergi ke tempat kerja semula mungkin ambil masa setahun ke 2 tahun. Sebab tu kita ada pusat rehab di Perkeso sana tu kan, Perkeso Melaka ni. Okey. Macam mana apa kaitan benda ni kan dengan takaful. So bila berlaku 4 perkara ni, pihak takaful operator, tak kisahlah FWD ke, AIE ke, Great Eastern ke, mereka akan beri pampasan kepada you all. Bila berlaku kematian, pihak company takaful operator akan beri pampasan kepada waris. Kalau berlaku kecacatan kekal yang kedua tadi, pihak takaful operator akan berikan sejumlah pampasan kepada kita untuk kita teruskan penyaraan diri kita secara diri. Bila berlaku accident, pihak company takaful yang boleh bagi kita allowance MC. Contoh company saya boleh bagi sampai 2,000 seminggu untuk cover you punya expenses sepanjang you cuti tak bekerja tu. Begitu juga dengan sakit kritikal. Kan, takkan cancer, stroke ni mengambil masa yang panjang untuk kita betul-betul pulih, betul-betul kuat untuk bekerja semula kan. Okey. Apa kaitan income replacement dengan takaful? So takaful ni akan serahkanlah duit kepada kita kalaulah kita dah tak boleh jana pendapatan kita, sama ada secara kekal ataupun sementara. Okey, orang yang tak daftar takaful, dia akan terpaksa dia guna dia punya saving. Kan, dia dah tak ada pendapatan nak bawa balik, tapi masih ada lagi komitmen yang kena bayar. Kan, orang yang terlibat dengan cacat kekal, sakit kritikal, terlibat dengan accident yang memerlukan proses pemulihan yang sangat panjang, mereka dah tak ada income. Bila tak ada income, dia kena faham komitmen masih lagi berlangsung. Komitmen masih lagi ongoing. Bil api air, taska anak, expenses still berjalan macam biasa. Dan yang lagi teruk, minta dijauhkan, kita ni expenses kita bertambah semasa sakit. Contoh kita memerlukan susu yang khas, penjagaan khas, tilam khas. Kita memerlukan pampers untuk masa-masa kita sakit tu kan. Okay. Orang yang tak ada income, dia punya expenses masih lagi berjalan seperti biasa, komitmen berjalan seperti biasa kan. Dan tak lagi tengok bertambah-tambahlah komitmen semasa sakit kan. Dan apa orang buat untuk cover expenses semasa mereka sakit? Dia akan guna saving lah. Sebab tu ada perkataan saving protection. So income replacement dan juga saving protection. So dua perkara ni dia berkait. Orang yang tak ada income, dia akan terpaksa guna saving untuk sara diri mereka semasa proses pemulihan semasa sakit tu. Kan? Okay. Itu adalah dua term yang you kena fahamkan supaya you senang nak bagi penjelasan kepada you punya klien, kepada you punya prospek, kawan-kawan dan sebagainya. Okay, kalau you ada pertanyaan boleh terus tanya kepada bahagian komen bawah. Alright, thank you. Assalamualaikum.